Menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Macam mana sekarang? Bagi kata orang tu, adik-adik yang sekarang ni cuti sekolah, nampaknya bertidur lambat sikit Tengok Puaka, terima kasih. Sebab besok cuti sekolah kan? Tapi jangan lupalah, kalau macam ada homework online tu semua, buat, habiskan dulu di siang hari. Jadi malam boleh chill macam itu. Apa-apa pun jangan tidur malam-malam sangat. Okay? Sebab nanti otak kita berkecamuk sebab tak cukup tidur. Macam Okey, apa-apa pun sebelum anda semua kat luar sana belum subscribe Susu TVC, kalau boleh subscribe sekarang. Percuma je, subscribe saja. Dan tekan loceng yang ada, dan kami akan apa-apa bila kami naikkan video-video, awak akan dapat notification. Okey, dan bagi anda yang nak support kami, beli merch dan sebagainya, bolehlah ke puakasg.com. Dan jangan lupa ikut kita punya IG Puaka Official, dan juga TikTok yang tak update. Yelah, kan semua busy. Okay, apa-apa pun ikutlah. Baru kita tahu. Okey, kita akan teruskan dengan tamu kita seterusnya. So, ini dia, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Panggil Wani boleh? Wani. Wani Kasim. Wani Hasrita. Apa? Wani Hasrita. Kan nama dia Wani Hasrita kan? Penyanyi. Wani Kasim. Wani. Penyanyi Singapura. Okey, Wani. Ya. Cerita hantu banyak. Ada? So far tak adalah banyak sangat, baru hidup beberapa tahun kan. Dia tak sampai 30 tahun pun. Jadi so far adalah juga kisah ni actually mula dalam umur dalam 11-12 tahun. Tapi kadang-kadang susah lah bila kita nak cerita dengan orang lain kan, even kawan-kawan macam susah nak, bukan nak suruh dia percaya kat kita, tapi sebab kita alami kan, orang lain tak nampak apa kita nampak, orang lain tak rasa apa kita rasa. So kadang-kadang orang just tanya, kau ada experience apa-apa tak? Cakap ada lah, tapi kalau nak cerita dia terpulang lah pada you all. But it's okay, I don't mind sharing sebab satu pengajaran juga. Yalah. So ni Wani jadi siapa? Nampak-nampak ke ataupun macam third eye ke apa ke? Tak ada lah. Tak ada Tak ada third eye. Susah sekarang Asal motor kau dah tinggal? Habis kau saya nampak. Okay, sebenarnya Wani ni peminat puaka. Sebab ada orang semua cakap, tanya, ni siapa ni? Tamu ni siapa ni? Duetkan penyanyi, duetkan pelakon. Wani ni dia peminat puaka. Memang. Okay. Orang kaya. Tak ada lah. Amin. Crazy rich Asian. Crazy je. Crazy. Okay, kita mulakan dengan cerita. Okay, mula-mula pertama kali pengalaman ni sebenarnya bila actually tak nampak. Tapi sebab starting dia daripada umur 11-12 tahun kan. Jadi dia pertama kali terjadi tu dalam rumah. Masa ni tengah tidur. Pertama kali ni sleep paralysis jadi mula-mula tu bila budak-budak tak tahu lah sleep paralysis tu apa. Ingatkan macam terbaring tu tidur macam tak boleh gerak. Jadi masa ni terjadi, of course lah malam dah tidur, then tak tahu macam mana masa tu kita tidur kan biasa, kepala katil, kita tidur kat kepala katil, kaki kan. Jadi tak tahu masa tu kepala ni dekat kaki katil. Jadi terbalik. Jadi kat belakang pintu. Masa budak-budak tu, okay, masa ni terjadi bila dah start tidur seorang. Sebab abang sulung dah kahwin dan Abang Kasim dia tidur bilik abang yang sulung. Jadi bila kena ni, masa tu tidur pintu masih agak renggang. Jadi nampaklah luar gelap kan, nampak hall. Jadi masa tu tak tahu koinsiden ke atau memang tidur macam gitu ke, kepala memang miring ke kiri, nampak pintu. Jadi masa ni badan tak boleh gerak, macam kaku lah, tapi sedar. Tapi mata tu tak macam terbeliak tengok gini, tak ada. Macam like you're half asleep. Jadi bila miring tengok belakang, pintu terbuka. Nampak lah. Jadi nampak bayang-bayang ibu
dekat pintu yang derenggang tu. Background memang gelap. Sekarang nampak bayang ibu kat situ tau. Jadi nampak cakap nak panggil tak boleh panggil. Lepas tu tiba-tiba ibu macam dia ke belakang. And cuba nak husnuzon, mungkin ibu masuk bilik. Sebab sebelah bilik memang sebelah-sebelah. Lepas tu macam okay, tu yang pertama kali. Yang kedua kali tu terjadi, kejap adjust. Lenduk termasuk. Termasuk sekejap. Licin baju. Dia macam quicksand. Oh, pula kena set in. Ni quick chair. Oh, quick chair. Macam siapa tu, Rudy dia tu berbuat dia gini, tergini, dia berbuat gini. Tak apa, kalau sampai pukul 9, pukul 9.30 dia gini, dia berbuat macam gini lah. Tu tidur. Astagfirullahaladzim. Okay. Habis tu, apa? Lepas tu, yang kedua kali tu, sama juga, tak tahu lah terfikir juga tau, macam mana boleh terjadi sama position. Tapi pintu masa tu terenggang besar. Dalam hati macam alamak, bingit pula siapa masuk bilik tak tutup pintu kan. Sebab tidur kan, nak tidur tutup pintu. Tapi masa ni bila terkena tu nampak bayang putih dekat tengah-tengah pintu. Tapi pintu tak terbuka besar. Dia macam 3/4 gitu. So nampak dia dekat tengah-tengah bayang putih tu, baju putih, habis dia rambut tau. Tapi nampak tak nampak sangat, tak clear, nampak samar-samar gitu. Saya cakap, ini apa benda pula? Nak kata ibu tidur pakai baju putih, tak adalah kan. Sekali bila tengok, dia tutup mata. Dia baca ayat kursi dalam hati. Lepas tu dengar mengilai tau dekat telinga. Macam makin kita baca ulang, makin dia kuat dekat telinga kanan ni. Sebab tidur gini kan. Dia dekat sini. Cakap, apa sih? Dan baca. Bila dah hilang tu, baru boleh tidur. So that is the first two pengalaman yang terjadi dalam rumah. You pernah tak baca yang at the end of ayat kursi baca 3 kali? Oh tak, masa tu tahu memang the last ayat tu kan. Memang tak tahu kan. Bacalah apa yang tahu. Ada orang pula cakap sekarang kalau macam ditaruh macam tengah kerja kena apa kat rumah kan. Dia macam krik kan. Tak, for example, kalau you baca 3 kali, you pergi kat mana arah tu, mana-mana tu tiup kan. Ada orang cakap gitu, tiup je. Baca 3 kali? Tak ada kan, last ayat yelah. 3 kali tu, habis je tiup. Ada orang tu pesan macam gitu. Faham. Kena try. Gitu. Faham. Okey. Okey. Tu cerita dalam rumah Dalam rumah. Actually dalam rumah ni memang banyak, tapi kita ukur umur Boleh umur, senang ingat. Boleh. Okay, jadi tu dekat tu zaman primary school. Secondary school tak ada apa-apa sebab busy dengan tarian yang apa-apa banyak show ke apa kan. Zaman ni zaman ITE. Okay. Jadi zaman ITE ni pun sama, minat juga dalam buat show choir. Masa ni balik malam. And memang kita tinggal dekat area Bedok. Okay. And if you know this place, dia ada bridge pergi ke Bedok North. Nanti bilang lah. So bridge ni quite popular. Bedok North Sebab Bedok North punya bridge yang nak satu-satunya bridge ke Chai Chee. Benar. Betul Yes. Yang dulu kawasan Tanah Lapang tu dia taruh masjid temporary. Betul. Sekarang dah naik flat. Betul. Bridge tu. Jadi masa ni, primary 6, lupa pula. Masa tu 10-11 tahun. Dia ni primary 6. PSLE kan. Jadi pergilah tuition. Lepas sekolah pergi tuition dekat area Bedok juga. Dan nak balik memang nak kena naik bas. And nak kena naik jembatan, pergi opposite, nak balik rumah jalan kaki. So masa tu masih ingat lagi, Jumaat malam pukul 9 lebih. Jumpa ayah dekat bus stop. Jadi kita lalu bus stop ni, bus stop kat sini kan. Then kita pergi terus pergi, sebelum pergi blok tu lalu church belakang. So belakang church tu memang road pergi highway. So tempat tu lah. So bila jalan belakang masih dekat bus stop tu, the first pokok sebelah bus stop tu, pokok tu masih ada lagi. Oh ya. Yang menuju ke highway tu ada sekolah Red Swastika. Jauh tu. Jauh Tak, tu area
Oh, church. Church. Okay. Situ. Church tu, lepas tu highway belok ke kiri. Betul. Okay, yes. PIE. Okay. Masuk PIE betul. Dan takut sebut nanti. Mana? Takut sebut masuk PIE. Takut pula nanti. PIE okay. Okay. Jadi PIE takkan marah. Okay. Nasib baik PIE. Lepas tu the first pokok tu di sebelah bus stop. Masa tu malam kan. Tak tahu lah mata ni macam suka tengok atas. Tak tahu lah apa nak jadi. Pokok sebelah bus stop The first, but if you remember lah, the first pokok tu betul-betul sebelah bus stop tu. Okay. Pokok tu tengok atas jalan. So ayah sebelah kiri, Wani sebelah kanan. So jalan, tapi ayah ada ke depan. So bila jalan tu mata tengok atas ke, tak tahu nak percaya ke tidak. Sebab masa tu masih 50-50 lah kan. Sebab kita takkan boleh nampak benda-benda ni. Jadi bila tengok lagi, because night vision tu macam blurry sikit. Jadi bila tengok, rupa-rupanya benda tu tertinggik, macam menongkrong dekat dahan tu. Habis dengan rambut dia gini. Habis dia gini tau. Dia gini. Dia gini. Jadi dia tak tahulah depan tengok Wani ke, tengok apa ke, tak tahulah. Tapi dia memang dekat situ. Dia cakap dalam hati, betul ke tidak ni? Dan cepat jalan nak catch up dengan ayah kan. Dia dalam hati cakap, kau jangan terberak pula dekat aku. Kan? Sebab masa tu masih budak, tak tahu apa-apa. Dan jalan, dia catch up dengan ayah. Sekali yang kelakarnya, ayah dia nyanyi lagu Oh Fatimah. Dia nyanyi Oh Fatimah. Oh Fatimah. Kuat tau. Oh, yang saya nyanyi dekat berani nyanyi tu. Berani nyanyi Dia nyanyi tu. Dia nyanyi tu dia keluar. Tak. Kemungkinan ayah nampak. Maybe he want to distract himself. Aku tak tahulah. Dia cakap, oh Fatimah rocker. Okay. Tapi masa tu belum tanya ayah. Saya dah jalan tu kan. Jalan straight sampai dekat belakang church tu. Dan turun tangga pergi bawah blok. Tanya cakap, ayah nampak apa-apa tak? Cakap, nampak apa? Cakap, tak adalah, tadi kat pokok tu macam ada benda putih macam tertinggik kat situ. Dah nampak tak? Kalau kau nampak lah. Cakap, masa tu cakap, apa bodoh lah. So tu yang the first one, yang physically nampak dengan mata sendiri. Mungkin bapak ni cakap macam itu macam tak nak takutkan anak dia takutkan, kan. Nampak lah pada dia pun tu kan. Kemungkinan lah. So sekarang kau siapa kat luar, pergi mana-mana pun kau nampak, nyanyi je. Idea Oh Fatimah, happy. Faham lah. Imagine satu happy, satu muka takut. Apa. Itu yang first punya. Tapi tu memang first time nampak kat situ. Tapi yang lagi satu tempat ni, area rumah juga. Opposite tu blok, ada bus stop. Pergi ke sekolah. Tapi masa tu Sec 1. Keluar awal sebab masa tu nak pergi TAF club lah. Pukul 7 kan. Pergi TAF club, nak pergi exercise. Apa jadi TAF club exercise, nak lose weight. Ingatkan TAF club. Tak. TAF club bersenam. Bersenam. Tapi tak ada apa-apa pun jadinya. Tetap gini juga. Tak adalah. Main je. Lepas tu pergi tunggu bas. Masa tu lepas subuh 6 plus. Tengah tunggu bas, sekali mata sama juga, tak tahulah tengok pandang-pandang. Tapi masa tu belum naik flat lagi. Masa tu masih padang kan. Jadi nampak tau macam pusing belakang, tengok playground belakang. Sekali nampak the pokok yang dekat dengan longkang ni memang tinggi. Pokok ni memang tinggi. Gelap lah masa tu. Tapi nampak tau macam ada kain halus, bukan halus lah, macam normal kain. Sebab kita jauh kan, maybe sebab nampak halus lah. Tapi dia macam 3-4 meter daripada tanah, daripada ground tau. Jadi dia tinggi sikit. Tapi kain ni panjang. Jadi tengok daripada kain tu, tengok atas, takkanlah kain tersangkut kan. Jadi dia cakap dalam hati, nak tengok ke tidak Macam tengok Dan tengok lagi, tengok daripada atas. Dia tengok daripada atas, nampak rambut. Nampak juga. Tinggi. Tapi nampak that figure of perempuan tak tahulah mungkin mainan mata ke apa. Tapi nampak dia punya dada, dia nampak rambut dia sampai sini. Dia tertinggal kat situ. Cakap ini kalau nak apa orang kata dibang. Nak dibang Dibang. Nak pastikan lah macam ni betul ke tak betul kan. Dan pergi sana dengan nak tarik ke apa kain tu. Berani. Gerak. Habis macam tak apalah. Dan dah bas sampai naik. Cakap tengok masih ada lah. Maybe bukan lah. Maybe bukan lah. Banner.
Takkan banner sangkut kat pokok. Yelah, angin kuat. Mungkin Okay, susah lah Okay. Then tu yang second time nampak. Then secondary school tak ada apa-apa. Time zaman ITE, balik malam rehearsal. So sekolah tu dekat Ang Mo Kio. So kena naik bus like 45 minutes journey. Then turun bus stop yang sama, yang kat jembatan tu. Sama juga naik cross seminggu tu dalam lalu time malam gitu 4 kali. Okay. Jadi bila dah turun jembatan tu, selalu kan orang jalan bawah blok kan, pergi ke next block. Tapi wanita I pergi jalan dia punya park, tempat running track tu, nak shortcut katakan. Dan dengar lagu lah jalan. Tapi masa tu memang tengah on the phone dengan ibu. Takut kan, jalan on the phone berbual. Memang gelap, memang tak ada orang sebab malam. Sekali nak masuk, dah masuk lift, on the phone dengan ibu, dia berkata berbual, ibu cakap, dalam lift ada budak-budak Macam siapa pula budak-budak ni? Dia cakap entah, macam ramai lah dalam lift tu. Takkan budak-budak baru balik daripada main-main daripada bawah blok. Dia cakap, ibu jangan macam-macam, saya seorang sih. Waduh. Memang jalan tu memang jatuh lah. Tak tahu nak fikir apa kan. Dan cakap, ibu buka pintu lah, Wani masuk. Masuk. Tu the first time. So daripada situ memang ulang, selalu balik malam time begitu dan jalan tempat yang sama. Jadi satu masa tu time rehearsal, tak tahulah jatuh ke sprain ke, tapi ankle macam sakit. Terpelecok gitulah. Terpelecok tapi tak teringat jatuh ke apa kan. Tiba-tiba sakit ankle kiri mula-mula. Tapi go on with the rehearsal bagai. Dan masa tu masih ingat lagi for NDP one of the years tu, memang susah, memang tak boleh pergi rehearsal sebab kaki betul-betul sakit. Dan cuba ikhtiar beli apa tu, krim macam yang dah dibaca lotion. Yang dah dirukiahkan betul. Dan rajin sapu, tapi tak ada apa-apa lah. Tapi masa tu memang tak fikir macam ni. Tak fikir macam kena gangguan ke terlanggar benda ke apa, tak ada. Jadi satu masa tu pergi sekolah sampai pakai tongkat. Pergi kelas pakai tongkat sampai my dean pun nampak, cakap, what's wrong with you you use a stick to go to class. Saya cakap, my ankle pain lah. Dan masa tu alhamdulillah, my dean is very memahami. Dia kasih cuti break lah for 6 months. Dan within that 6 months, ikhtiar lah pergi Chinese massage lah, pergi urut dengan makcik ni semua kan. Jadi dapat tahu kemungkinan terlanggar barang selama 6 bulan. 6 bulan pula. Dalam masa 6 bulan tu ikhtiar macam-macam. Jadi bila tahu kemungkinan, makcik tu cakap, mungkin terlanggar barang, ada jalan mana-mana yang gelap-gelap. Cakap, ada selalu. Tapi masa tu tak fikir apa-apa kan, sebab baru balik nak tidur, besok pergi kelas lagi. Dan mungkin apa dalam gelap tu tak perasan sebab tu orang cakap kalau macam ada macam bangsa Tionghoa ke apa tu semua, bakar joystick, kau boleh, kita jangan langgar, kita respect lah. Betul. Tapi masa tu ada lah, that certain period memang ada. Tapi Ghost festival pula, Ghost month. Betul. Waktu tu kan. Waktu tu. Tapi tak fikir apa-apa lah, sebab kita tak langgar apa, aku tak tendang gitu apa kena kan. Memang lalu je lah. Kemungkinan tu tempat dia, kita tak nampak kan. Mungkin tengah makan awak terlanggar dia. Mungkin lah. Macam-macam imagination dah. Sudah. Kan? Tu imagine sekejap. Habis tu ikhtiar macam-macam. Dan masa tu raya, okay lah, pendekkan cerita, pergi A&E, apa-apa dah kena diagnose, apa-apa lah ujian lah orang kata. Okay, go on with life. Dan masa ni 2016, which my last year, nak tamatkan sekolah. Sama juga buat show dengan show choir ni semua. Dan pergi tempat, disebut ke tempat nama ni? Kat mana? Boleh buat tempat-tempat untuk ini, okey, tak kisah. Bukan tempat tak TV menantu station kan? Kalau tempat tu menantu kita sebut, nanti kita pula. Tapi tempat tu dah tutup apa? Kalau tak ada, dah tutup kan? Dah tutup. Ada tempat baru kan? Okey.
Apa? Mediacorp lama. Oh, okey. Oh boleh. Okey. Masa ni show, kalau show boleh bilang apa show apa? Tak boleh. Oh boleh. Okey. Masa tu charity show, President Star Charity. Jadi kita pergi fitting kat sana, tempat lama. Masa tu tempat baru dah buka, cuma kita fitting kat sana, tempat lama. Jadi masa tu tempat tu memang tak ada bas masuk kan. Jadi kita jalan kaki pergi sana, or you take Grab there. Masa tu memang dah bilang dengan budak-budak ni, bilang sampai sebelum maximum 6:30 lah. And masa tu Jumaat juga. Then I memang dah sampai. Then ada few groups, few budak-budak budak ni sampai lambat, dalam 6 lebih nak kat pukul 7. Then diorang cerita sampai kat telinga I yang dia kata nampak perempuan ikut diorang daripada belakang. Tapi I tak nampak lah. Then I cakap, okay, tak apa, kita pergi fitting. Fitting tu habis dalam 9:30, tempat lama sebelah kat belakang tu. Dan balik, sebab ramai kan, I think orang kata 20 lebih budak lah, ramai-ramai. So nak balik, nak naik bas. So kita kena turun lalu depan rumah-rumah rumah terrace tu kan. Then budak-budak ni memang dah ke depan, kita kat belakang, yang sini kat belakang. Dan lalu satu rumah ni, rumahnya memang tak ada orang lah, sebab gelap gila. Ada rumah kat situ tapi gate dia tutup. Gelap sangat-sangat. Jadi bila lalu tu, budak-budak ni kat depan dia bising-bising. Macam cakap, korang ni kan memakak pula lalu depan rumah orang. Kita tak tahulah kan, sebab tempat-tempat gelap ni tak ramai orang berlalu lalang. Jadi kita takut. Jadi lalu apa, jalan jauh apa dia? Kau selalu jalan jauh apa? Tak adalah, macam kita ikut turun, dia macam bulatan kan? Tak lah. Tak lupa. Tu jalan jauh. Oh, ya ke? Patutlah. Tak sampai-sampai. Dia jalan terus je, 200 meter dah sampai. Bus stop Main kecil. Mak, okey. Masa jauh lah, pusing-pusing jauh kan. ya. Pusing-pusing jauh. Alamak, pingsan. Okey. Tak tahulah. Dia macam turun bukit. Tu jalan jauh. Alamak. Tahu kan taxi stand kan? Tahu. Lepas taxi stand, dia jalan panjang gini kan. Lepas tu dia macam T tu kan. Betul. Jalan ke T situ depan. Tak tahu sih. Tak apalah. Tak apalah. Dan lalu depan rumah kosong ni, then the next day full run, full dress. Satu one of my junior, dia macam yang datang lambat tu, dia yang macam bukan meracau, she look very uncomfortable. Dia tanya, you okay tak? Saya cakap, okay lah. Macam apa, kita ada full run ni tau, you nak, kalau betul-betul sakit then bilang, at least you rest for now, then on the show itself then you can all out. So okay. Dan dekat standby room, makeup room, di mana kita dekat semua kat situ kat dalam. Dan dia komplain yang kaki dia sakit. Dia cakap, mak, dan muka dia macam pucat tau. Dia cakap, dan dia cakap baca lah ayat kursi apa-apa kan, untuk lindung diri. Dia macam tu tempat baru, masih bau simen lagi tau. Dia punya pagar-pagar dia masih ada. Dan tak pernah masuk, orang tak pernah masuk. We are the first one who masuk itu makeup room. Dan daripada situ dah macam-macam terjadi. Tiba-tiba budak ni, kita nampak dia keluar masuk toilet. Tiba-tiba budak ni dah kat dalam. Then my friend yang my junior yang terkena ni, kaki dia sakit. Bila tengah standby for full run, kita kena standby kat side staircase, dekat auditorium tu juga, yang tempat besar auditorium. Side staircase sebelah kiri. Dan I memang ada standby dengan budak ni. Dan muka dia macam, dia dengan mata air dia macam sandar kan. Dia tengok I tau. Dia cakap, ada my friend, Wani, kau tengok ni kenapa? Cakap, tak apalah. Dan dia cakap, example nama Siti cakap, Siti, kau lawan, kau jangan ikutkan sangat macam itu. We have to do something after this. Kita tak nak apa-apa jadi atas stage, apa-apa jadi susah kan. Then everything goes normally, alhamdulillah, with the shows day semua. Dia dapat tahu dia buat ruqyah. Memang ada yang ikut dia. Tu ikut zaman dari mana? Kemungkinan daripada tempat tu. Kita tak nampak kan. Dia jalan jauh tu lah. Yang jalan jauh. Mungkin yang sebelum, yang dia dengan dua budak lelaki baru datang lambat kan. Time nak maghrib dah senja. Jalan kaki pula tu datang. Okay. Ya. Jeng. Wish. Tapi kesian lah nampak. Sampai dia tengah berpaut Tapi boleh joget pula. Tapi alhamdulillah dia okey, dapat tahu dia ruqyah. Sebab dia okey lah.
Because tak pernah kena in big groups. Betul. Ingat ramai-ramai macam tak ada apa-apa Rupanya kena juga salah satu ni. Tu cerita kawan kat Mediacorp. Betul. Okay. Nak naik lagi ke tahun berapa sekarang? Ni tahun dah kerja. Macam life story ya. Kan? Ui. Okey lah. Okay, time kerja area boleh bilang ni boleh. area Jusing Road. kat Jurong. Sekarang ni apa, JJ apa paya lebar. Dia main tembak je. Apa paya lebar? Apa paya lebar. Okay. Dia mostly industrial lah. Company kan. So ni kerja pertama full time. Kerja dengan Kakak Zara. Dan office dia memang sebelah belakang building tu rumah teres. Malam memang gelap lah, tak nampak apa-apa. Masa ni terjadi bulan puasa. Lepas sahur keluar sampai sana dah 7. Dan tidurlah sekejap, take a nap kan. Lagi 1 jam nak start kerja. Dia tidur dalam office. Dan office ni memang dia belakang warehouse. So that is the only part kita kerja. Dan depan semua barang-barang, banyak-banyak barang. So kita terceruk kat belakang. Dan bila tidur, masa ni seorang tidur, tutup lampu. Office tutup lampu. Dan terkena lagi sleep paralysis kat situ. Tapi tak tahulah, orang cakap sleep paralysis ni bila kita tidur, badan kita shut down habis tu macam half lah gitu. Half gitu okay. Dan masa tu tak teringat. Bila fikir balik, sama macam dulu time zaman budak kena dalam bilik. Dan terjadi dalam office. Tapi masa ni tidur macam gini. Dan dengar suara lelaki macam mumbling macam apa entahlah, dengar gitulah. Dan tak boleh gerak tau. Macam nak kena force, macam nak kena tibai orang gitu. Macam gini baru macam terbangun. Dia cakap okey lah, tak ada apa-apa. Then the second time kena lagi. Tapi masa tu tak dengar apa-apa. Tapi sama baca ayat kursi apa yang tahu, baru okey. Then satu masa ni sama bulan puasa juga, sama tahun. Dah overtime sampai pukul 7. Dia buka sekali. Dan nak balik lah. Cakap, okay kak, kita pergi toilet lah dulu. Dan toilet ni kita memang kat belakang toilet situ memang untuk warehouse kan. Banyak anti-anti kerja. Jadi ada 2 toilet. Untuk pink and blue. Tapi dua-dua memang untuk ladies lah masuk. Jadi kakak Zara saya masuk yang blue, Wani masuk pink. So masuk pink ni melegakan diri. Dan tiba-tiba dengar, Wani cakap ya Yalah, nak keluar lah kan. Dia cakap, kau ni apa panggil aku malam-malam gini daripada luar. Maksudnya dia macam sebab dia macam lorong tau. So bila kita panggil orang ke berbual dekat lorong tu, memang kuat, bergema, echo lah kan. Tapi nak cakap kuat tak kuat. Macam very sayup, macam Wani gitu. Dan cakap, ingat nak sergah dia sebab nak masuk office. Sebab office memang dekat dengan toilet. Nak masuk nak sergah dia. Cakap, kau jaga kau kak. Dan masuk, baru nak sergah dia tak ada kat meja. Aku cakap, mana pula ni? Cakap, okay, kemungkinan dia pergi pantry. Sebelah toilet tu memang ada macam water cooler lah, tempat sink kan, cuci tangan. Cakap, okay, mungkin pergi sana lah. Tapi bila fikir balik, dah duduk kat office tu, fikir balik, toilet kakak aku kalau buka pintu memang bunyi macam bila dia tarik, bukan shing, nanti dia tutup. Tapi fikir balik, tak ada dengar pula. Sekali dia masuk, cakap, dah jom lah. Cakap, aku nak tanya ke tidak timing yang sama kan. Ni kalau tanya dia pula, nanti dia pula yang cuak kan. Selalu memang pintu tu akan bunyi kan. Memang bunyi. Tapi siapa buka tutup keluar masuk memang bunyi. Tapi masa tu je tak bunyi. Masa tu tak bunyi. Masa tu pun tak terfikir tau pasal pintu tu bunyi ke tidak. Dia tanya my kakak Zara, dia cakap, you baru masuk daripada pantry ke daripada toilet? Sebab bila dia sebelum masuk tu memang dengar punti pula. Memang nampak memang dengar pintu tu bunyi. Dan bila fikir balik, kalau dia baru keluar, then it make sense lah. Tapi masa tu tanya dia, cakap, akak baru keluar Cakap, baru keluar ni. Dah jom lah balik Okay, balik Dan kita jalan belakang. Memang gelap. Keluar, gate buka, gate tu buka, ni keluar, lalu lagi tempat longkang besar tu gelap juga.
Dan tak tanya dia macam-macam lah. Tapi masa tu, dia punya suara sama masalahnya. Dia suka memanggil Hei. Tak ada sini? Tak ada. Ha? Sini ada ke? Tak ada. Tak adalah. Lepas tu? Nak distract Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Tu tempat kerja. Tempat kerja di Juseng. Juseng. Tapi tempat tu memang tak ramai sangat orang, especially because Wani kerja as QA, so kita kena pergi level lain untuk check raw materials tau. Jadi masa ni memang nak check barang level tu, memang tak ada orang. Semua kotak-kotak pallet-pallet yang besar-besar ni. Memang daripada situ memang perasan orang macam kita ni diperhatikan. Macam tak senang lah buat kerja. Sampai dengar lagu tau. Dengar lagu distract lah sebab nak buat kerja kan. Cakap dah cukup time habis balik lah. Dan stay sana lama juga ni 3 tahun. Tu orang-orang yang kerja tempat apa tu, industrial area kat kilang-kilang mesti banyak cerita kan. So kalau korang ada cerita, boleh share dengan kita. Mana tu nak jadi guest datang sini, ataupun mungkin kalau cerita awak sikit tu, bolehlah share cerita kat komen bawah ni. Share. Okay, share. Sebelum kita teruskan dengan cerita Wani seterusnya, minum. Kita break sebab pihak penaja nak cakap something. Silakan. Puaka. Assalamualaikum, Abang Puaka di sini. Selalu kat luar ni sekarang orang dah start tegur Abang Puaka. Abang Puaka. Ada Alhamdulillah. Ambil gambar semua. Masya Allah. Terharu. Okey, anyway bila dorang tanya-tanya Abang Puaka, dorang tanya satu soalan ni. Abang Puaka, when is a good time to sell? Contohnya, bilakah masa yang terbaik untuk jual? Okay, selalunya it is always a good time to sell. Sebab kita tak tahu pasaran ni akan jatuh bila. Dia boleh jatuh pada bila-bila masa. Okay, so kalau kita tunggu, pasaran jatuh, nanti kita menyesal tak sudah. Jadi lebih baik, it's good to seek nasihat daripada pakar-pakar macam kami. Okay, so lagi satu ni, kita detektif ni, kita ingin mengambil soalan-soalan daripada you all semua. So kalau you all ada soalan-soalan, tolong DM kami di IG kami. Nanti kita akan bawa ketengahkan you all punya soalan di sini. Okay, so hubungi kami 8774 1551. Bye-bye. Puaka. Okey, kita kembali. Bagi anda yang mungkin ada masalah mengenai rumah, jual beli rumah, ataupun ada apa-apa saja mengenai hartanah, ataupun nak cari tempat kawasan mana-mana yang untuk dibuat office, buat kedai apa tu semua, boleh saja ke Tech Team SG dan mereka akan bantu anda sampai anda puas hati. Alright? So kita akan teruskan, kita akan puas hati kita dengan cerita hantu Wani. Yeah. Sebut nampak? Bling-bling Sorry. handphone Tampal. Jujur betul. Tampal. Okay, lupa pula. Masa tu tengah sakit. Yang cuti setahun tu kan. Time sakit tu, masa tu bilik bilang je lah, katil patah. Katil patah. So tidur atas tilam lah, atas lantai. Jadi masa tu memang sakit, badan memang tak sedap. Dan tidur tumpang bilik master bedroom lah, bilik ibu ayah. Dan mula-mula tidur dengan ibu, memang tak ada apa-apa. Tapi bila ibu tak temankan satu malam tu, ibu tak temankan saya, Wani terus seorang tidur tengah-tengah katil lah kan. Dah tak bantal-bantal. Sekali kalau toleh kanan nampak tingkap. Okay, tingkap belakang tingkap tu memang area kapak. Dan kiri almari kayu. Jadi masa tu toleh kiri, nak tidur lah tengah mamai kan. Jadi bila betul-betul miring ke kiri tu, nak cerita pun macam takut pula nak cerita. Ke ada sentuh tadi kat situ? Jangan, tak ada. Tak adalah. Nak try Tak lah. Nampak nak main game. Okay. Lepas tu bila toleh kiri tu nampak, pasal masa tu tidur memang ada night lamp kecil lah kan dekat atas. Tapi dengan cahaya daripada tingkap tu pusing kiri,
nampak rambut. Bila nampak rambut kita, bila kena cahaya kan dapat kilat. Kan? Jadi benda ni, makhluk ni dia rambut tapi dia macam dia peluk diri dia tau. So nampak ke atas kepala. Dia nampak atas kepala tu, cakap ni siapa pula nak menangis kat sini kan. Dekat tepi situ. Tapi she's quite petite, kurus, macam kecil lah, orang dia kecil, perempuan kecil. Tapi rambut dia macam serabai gila lah. Tapi nampak kilat dia macam kilat rambut wig tau. Macam basah-basah tapi serabai macam kusut gila lah. Dan dia macam gini, cakap ni siapa pula. Dan sambil fikir balik, siapa pula nak teman aku malam-malam buta ni. Dan kau terbalik, astagfirullahalazim. Aduh, tak sangka pula awal betul. Baru berapa minit cerita. Dia sikap halus je. Lemas semangat. Kita banyak version. Banyak version. Oi, ni level 1 Kita nak try yang halus ni macam mana. Oh ya ke? Sebab orang komplain, kalau boleh janganlah horn tu, tak perlulah gini-gini. Oh ya ke? Perlu ke tak perlu? Perlulah, baru thrill. Kan? Ya. Habis apa nak cakap orang yang tak perlu tu? Yang cakap tak perlu? Siapa cakap tak perlu? Tak perlu. Tak perlulah kau ni semua. Kau tak perlu, then kau cerita sendirilah. Dan tak payah ada sound-sound lah. Kita suka tahu bila tengok puaka nanti audio tu macam wah, tu feeling. Me and my brother macam kau kuat sikit dengar. Tengok malam-malam. Hui, syok lah, syok. Imagine kau tengah tengok malam-malam, adik-beradik tengok kan gini-gini. Lepas tu terus TV tu kat mana? TV tu kat hall lah, kat depan. Hall as in macam ada orang taruh TV tapi belakang ada tingkap. Oh, sebelah tingkap. Sikit lepas tu tiba-tiba macam mana? Sofa tu tingkap tak ada apa-apa lah, tingkap tu. Okay. Mana stop tadi? Stop yang tu. Yang mana? Tidur, ya. Dia peluk diri dia. So tu dia yang first punya, memang masa tu je lah, time sakit memang alami yang tu je. Okay. Tu tiba-tiba ke belakang, ke depan sikit. Okay, dah kerja. Okay, masa kerja masih dekat Jusing tu, pergi yang masa kena gangguan, masa rasa diperhatikan, pergi Ruqyah. Because abang sulung saya pun pergi Ruqyah juga sebab dia kerja tempat, dia masuk tempat tercorok. So dia pergi Ruqyah tempat area Ju Chat sana. Tempat tercorok di area Ju Chat kat mana? I mean tempat Ruqyah. Tempat kita pergi Ruqyah tu dekat area Ju Chat. Area Ju Chat. Okay. Jadi pergi sana sebab kenapa terfikir nak pergi, sebab yang gangguan tempat kerja tu satu. Habis tu mimpi jatuh daripada bangunan tinggi, dikejar binatang-binatang hitam. Macam daripada situ cakap okay lah, why not kita cuba, kita ikhtiar kan. Dan masa tu pergi Ruqyah kat sana, memang sadar kita dengar diruqyahkan, tapi rasa sedih sangat tau. Nangis macam mati kucing gitu. Lagi-lagi bila rasa sedih, macam sayu, nangis kan, then rasa mual, muntah. Dengar ayat-ayat suci Al-Quran dia diruqyahkan, memang dengar, memang sadar, tapi tak tahu kenapa macam muntah angin Dan pergi 2-3 kali ikhtiarkan ustaz tu suruh amalkan zikir, mandi perahan air limau, bidara, sebut bidara semua. Dah cuba tu semua, dan it ends there. Dah cuba kan, dah ikhtiar salah satu tu. Lepas tu kejap lupa. Lepas dah kerja dekat sana, kerja tempat baru, yang tempat baru ni, tapi alhamdulillah so far tempat baru ni tak ada apa-apa. Cuma masa tu tak tahu kenapa tiba-tiba kena gangguan balik. So it's not like sihir orang hantar ke apa, tak adalah, tapi kemungkinan ada peluang, tak tahulah kenapa. Jadi masa tu mimpi macam-macam. Tak tahulah tak pasti kalau mimpi anda arwah. Salah satu tanda-tanda kita tak pasti pula yang part tu.
Tapi masih mimpi kena kejar. Masih juga, Masih. Walaupun dah pergi ruqyah, dah betul. mandi air limau ke apa tu semua. Dan Selepas ni sekejap, selepas yang dah mandi ni semua dah pergi ruqyah, okey ke tak okey? rasa lega. Macam kalau tak Better kan lah. better lah. Kalau tak rasa macam badan ni Berat. betul. Macam apa tau, kalau nak kasih macam describe dengan family kan, rasa berat tu memang berat badan tu memang lain. Ni macam berat, macam malas, malas betul. And selalu ngantuk tau. Even especially buat kerja memang ngantuk. Tapi rasanya macam depan belakang kanan kiri letak dengan bantal yang berat kat kau. Macam itulah rasa dia. Dan dah lepas actually dalam setahun tu masa tu dah mimpi mimpi dokong bayi, mimpi dikelilingi dengan budak-budak, dan mimpi yang arwah. Dia macam alamak, kenapa tiba-tiba macam gini kan? Nak kata balik malam, lepas kerja balik, tak pergi mana-mana lah. Lepas tu then my maksu, my auntie dia recommend, dia pun baru pergi ruqyah juga dengan my cousin. Dia cakap okay, why not, cubalah ikhtiar dengan ustaz ni. Dia cakap okay lah, kita cuba. Dan bila cuba masa tu bulan macam 1 week before puasa, ustaz dia datang rumah, dia tanyalah mimpi apa-apa ke, ada dalam mimpi tu ada menerima apa-apa ke. Cakap tak adalah, so far dokong bayi dan kejar dengan bola hitam. Ada satu masa tu tak tahulah benda ni betul ke tidak, macam dalam mimpi tu pegang ular tau, ular tu kat tangan. Dan cakap okay tak apa. Dan ada satu soalan yang very sensitive ni, kemungkinan ini salah satu simptom dalam mimpi, macam berhubungan suami isteri. Dia cakap, mak aku nak bilang ke tidak? Sebab ibu macam you tengah ada hubungan dengan jin. Kemungkinan tapi macam real lah. Tapi tak boleh lah sebab belum rumah tangga kan. Dan masa tu memang bila Wani mimpi tu, yang mimpi yang satu tu, memang daripada situ memang cakap I think I have to do something. Sebab macam kira kritikal tau. Cakap kenapa tiba-tiba mimpi pasal benda ni dan masa tu okay, ruqyah dengan ustaz ni, dan ustaz ni baca Al-Quran ni semua. Lepas tu ada satu masa tu lupa pula cerita part ni. Okay, pergi belakang sikit Boleh dia konstan. Pergi belakang sikit. Masa ni masih kerja tempat lama Jusing. Tapi gangguan ni di dalam rumah. Masa tu Abang Kasim ada, my kakak ipar ada, Abang Sulong ada, semua ada kat situ. Abang Sulong masa tu nak mandi, cakap nak bersihkan diri, nak kerjakan solat. Then dia cakap Wani minta tuala. Cakap okay minta tuala. Dan masuk bilik ibu. Bilik ibu memang renggang, so Wani nak masuk, nak kena tolak sikit. Jadi bila masuk tu kanan memang almari kayu. Dan bila buka, dia cakap bila buka tu kena marah. Kena marah apa tau? Hep. Cakap habis Wani buka the hep tu, macam sorry, ingatkan ibu belakang pintu ke apa, terlanggar dia ke apa kan. Dan Wani macam cakap ibu tak pernah hep Wani. Kalau betul-betul kena hep tu memang dah lain cerita lah. Tapi ni buka pintu kena hep tu, dan fikir sorry Wani tak tahu ibu kat belakang. Cakap, dan bila fikir balik dia buka pintu lagi besar tau. Cakap ibu abang nak tuala boleh? Cakap ibu cakap nanti ibu kasih. Ibu dalam toilet. Siapa pula yang hep aku tadi tu? Betul-betul macam tepi almari tu tau. And suara dia memang ke telinga kita. Dan kau tapi suara perempuan. Dia macam apa tu? Apa tu lah hep dia. But it's an old lady punya suara. Astaghfirullahaladzim. Nasib baik tak carut yours. Kita kasi pelan, jangan pelan lain kan.
kuat lain. Kan? Nampak kan bezanya? Makin berani Makin berani, Alhamdulillah. Oh, kan. Boleh. Nanti kita ambil yang besar punya tahan. Oh ya, Tok kat sini. terterbang ke belakang. Okay. Lepas tu dah have. Dah have, then minta cakap, ibu dalam toilet Cakap, lah ibu dalam toilet. Cakap, alamak. Dah keluar, duduk dekat sofa tau. Abang Kasim main sister-in-law kami kat depan. Dah fikir balik, siapa pula yang have aku tadi? Dia menangis tau. Memang menangis lah, tak tahu lah nak nangis. Tak tahu lah, lupa macam mana nangis tu. Dia abang macam, Wani kau kenapa? Cakap, tak tahu lah. Ibu kat toilet, tapi ada orang have Wani tadi kat tepi pintu. Siapa sih? Dan tiba-tiba kecoh. Dan my brother cakap, kau kenapa nangis ni? Cakap, ada, abang balik. Cakap, asal kau nak balik? Nak ambil spray Rukia. Cakap, okey lah. Dan dalam masuk bilik kan, menangis lah, memang tak di stop lah. Dan my kakak Ipan cakap, sabar, ambil wudu semua. Tak boleh brain lah. Sama ada orang kat situ Nasib baik lah. Memang kat situ. Kau tak tahulah macam mana. Gila sih. Because kita tak terfikir benda tu nak terjadi. Memang tak tahulah kan benda tu nak jadi. Tapi macam betul-betul dekat situ. Tu yang macam tak boleh register kat otak ni. Macam siapa? Because Wani jenis orang yang kalau Wani dengar sesuatu, nak tahu apa benda tu. Macam nak pastikan lah kan. Dan masa tu okay, dan pergi Rukia dekat Cucat. Lepas tu dah Rukia dengan Cucat. Dan kerja tempat baru dia ke depan balik. Boleh. Okay, depan balik tempat Rukia datang Ramadan tu. Bila Rukia tu, bila dia nak tarik sini sebelah kiri kan, sakit tau. Sebelah kiri ni. Bila cakap pasal bahu, teringat pula lagi satu cerita. Nak ke belakang ke nak stay? Kita ini dulu, bahu ni habis. Okay, bahu ni habis. Okay. So yang bahu kiri ni memang nak keluarkan. Tapi memang sakit sangat tau. Tak tahulah ustaz tu macam cengkam kuat ke, tapi memang rasa statik. Tak tahulah Memang buat Rukia memang rasa macam itu. Tak pasti lah. Mungkin dia tak macam biasa, tapi awak yang rasa sakit. Sebab Ustaz Fadli pernah cakap apa tau, kalau dia pergi Rukia orang, dia macam taruh kat tangan dia kan, apalah, tangan kan pakai glove kan, taruh kat kepala gitu je kan. Tapi orang tu yang rasa sakit, padahal dia letak je. Actually betul lah. Sebab Rukia kat Jucat tu pun dia buat sama dekat embun-embun. Dekat poin-poin belakang badan. Itulah, tapi sakit dia macam semacam tau. Dan bila nak keluarkan kiri tu, kemungkinan tanya macam, kat rumah ni dia simpan apa-apa barang lama. Cakap, Wani tak tahu apa-apa. Ada satu barang lama ni, kayu ni memang dibuat khas oleh untuk ayah, tapi buat oleh atuk. Atau memang dulu ayah memang tinggal kat pulau belakang mati. So orang kampung lah kan, dia buat kayu. So kayu macam it's not like a weapon, but something that you can keep just for your safety lah. Something like that. Macam orang rompak rumah ke apa, bedal dengan benda tu. Tapi benda tersimpan. Tak sentuh lah, tak buat apa-apa kan, tak ada apa-apa jadi, alhamdulillah. Masa tu dapat tahu yang kemungkinan macam this one makhluk cuba nak menjaga. Dan ustaz ni katalah, tak payah benda-benda ni, tak payah ada benda nak jaga awak. Mak bapak awak boleh jaga. You just rely everything to Allah. We don't need all this makhluk tu jaga kita lah. Tapi tak tahu, benda tu bukan niat, bukan menjaga apa-apa. Sebab tu macam turun-temurun ke apa, macam untuk simpan kenangan daripada pulau mati, sentosa tu kan. Betul. Tapi sebabkan benda ni, kemungkinan sebab barang lama, benda ni senang absorb. I'm not sure kemungkinan. Jadi dapat tahu ustaz ni tanya macam, ada nampak apa-apa kat rumah ni? Cakap, nampak ada dulu, tapi tak fikir macam-macam lah. Kemungkinan mungkin penunggu rumah ke, kita tak tahulah kan. Tapi cakap, okey, tak apa. Kemungkinan macam ada nenek nak menjaga awak. Cakap, nenek mana pula? Kan? Tadi saya terbayang nenek. Cik macam pandai kan? Terbayang nenek macam mana tu? Tak tahu lah. Kebaya? Kebaya? Sebab ada satu masa tu memang ada mimpi orang tua. Mimpi lah, tapi tak fikir apa-apa kan. Tapi bila fikir balik tu, memang ada. Dia cakap,
ada nampak nenek ke kat rumah ni? Cakap tak ada pula. Tapi terlupa yang pasal Rahab, suara nenek, suara perempuan tua tu. Kemungkinan itu dia lah. Sebab macam link tau. Macam tak tahulah Dan lepas tu tak apa, kita bawa keluar sebab memang sakit, macam dia tak nak keluar because berat tau. Dia dah tarik kanan, ringan Alhamdulillah. Tapi kiri ni memang berat lah, tangan berat. Dia bila dia keluarkan tu kayu tu dah kat luar. Memang ustaz tu tanya ada barang-barang lama. Cakap Wani cakap macam kayu tu cubalah bawa keluar kayu tu keluarkan. Dia letak luar dan baru okey Alhamdulillah. Sakit tu memang ada tapi bezanya rasa ringan. Kayu tu masih kat rumah sekarang? Kayu tu dah buang. Macam sayang macam kenangan arwah tu. Ya, tapi nak elakkan daripada benda-benda gini. Ya, jadi salah satu benda yang tersimpan ni pun sebab orang dulu kan lain kan, ada simpan barang-barang lama. Nanti kita cerita lah. Dan dah gitu malam tu juga cerita tidur masa tu tak fikir apa-apa. Ingat dah rukyah kan, tidur seorang lah, nothing happen. Tapi bila malam tu juga dekat ni memang katil tepi tingkap kan. Tingkap tu setakat tutup dengan langsir sikit dan ada cahaya koridor. Sekali bila diam tengah chill nak tidur, dan dengar suara perempuan nangis dekat tingkap sebelah kanan. Ingat lagi dekat area mana sebab boleh dengar kat situ. Dia nangis. Macam sedihnya. Sayu je sedap. Sedap, bukan sedap, macam lain lain. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar macam gitu punya. Dan cakap alamak, takkan nenek tu. Sebab time rukyah tu memang kita dah baca nak putus hubungan dengan makhluk Wani lupalah. Memang ada baca, ustaz tu memang suruh baca repeat after him lah, nak putuskan hubungannya dia. Pendamping tak pasti ustaz tu pun tak dapat pastikan apa-apa. Mungkin tak tahu. Mungkin dia sedih nak berpisah. Sebab ustaz tu tanya, Wani rasa sedih ke? Rasa sedih tak? Cakap sedih lah ustaz. Cakap yelah tak apa. Awak tak perlukan dia. Macam itu. Tak perlukan makhluk ni untuk menjaga awak. Awak boleh jaga diri sendiri. Awak ada mak bapak, awak ada Allah untuk rely on him. Cakap awak tak perlu ni semua. Cakap okay. Macam memang putus lah. Buat apa kita nak, dia kan tak perlu ni semua tak perlu. Dia pun kita tak tahu, kita jadi jadi mangsa keadaan. Ya, that's true. Tapi tak pastilah whether is saka ke apa ke, tak pasti. Dan itu dah habis. Tapi dapat tahu yang ada makhluk lain yang mengikut, yang berdamping sejak budak. Dan yang tu the first rukyah dengan ustaz ni seminggu sebelum Ramadan. Tapi during Ramadan tu imagine dah habis buka, lampu memang semua on, lampu bilik semua memang on. Tapi bila mata belalang kita, macam kita tengok depan, kita boleh nampak abang cameraman kita kat sini, abang nampak you kat sini kan. Dan bila mata belalang yang kiri ni lalu depan dapur, nampak bilik memang on lampu. Sekali Wani nampak si cantik ni berdiri kat dalam bilik tu. Dia cakap ni masih maghrib ni, takkan kau nak landing situ pula kan. Dan daripada situ Wani contact masuk balik. Cakap masuk nak rukyah lagi lah. Macam itu. Kita satu kali it won't recover everything kan. Dan rukyah lagi. Dia cakap awak nampak apa sebenarnya? Cakap nampak dalam bilik ada si Cik Kak tu berdiri kat dalam situ. And during that period Wani tidur. Memang dah nak telap. Masa tu berani tidur dalam gelap sebab ada lampu koridor, cahaya koridor kan. Jadi nak tidur tu ada dengar orang lari dalam bilik tu. Macam geduk. Cakap apa sih? Sebab ada kat tempat lapang bilik tu ada kapet kecil dan dengar dia bukan bunyi cakap kapet gitu tau. Dia macam geduk. Cakap sabarlah. Kalau dengar orang atas berlari, kita dengar atas lah orang atas berlari. Tapi ni dalam bilik tu. Dia ni cakap alamak tak buat bodoh lah. Kita buat bodoh tak fikir apa-apa.
Sekali after few days gitu, pintu pula diketuk. Pintu diketuk. Dia main-main sekarang. Dia berani Masalahnya ibu ayah abang rasa tak ada apa-apa tau. Yang kena Wani je. Bila tanya orang cakap, ya ke? Dah lah, kau tak fikir macam-macam lah. Cakap okey lah. Then yang pintu tu lah real sebab kuat dan dia ketuk 3 kali. Dia ketuk macam bukan macam deg-deg. Tak ada. Tok. Dia 3 kali tapi dia laju. Tok. Macam deg-deg. Kuat. Bersunyi kan, tak ada apa-apa. Cakap, apa sih? Dia tunggu tahu siapa nak masuk. Kau ketuk, kau tak masuk, kau memang nak kena lah. Dan sebab Wani tahu kalau ayah ke abang masuk, dia ketuk 2 kali, dia masuk. Kalau ibu, dia masuk je. Dan ni 3 kali, cakap, kau tak masuk-masuk Dah sudah tidur lah. Dia rukiah lagi. Dia dapat tahu ada kemungkinan ada lebih daripada 1. Cakap ni kemungkinan dah lama lah. Sebab Wani jalan malam. Ada jalan malam ke? Cakap ada. Mungkin yang nampak tu tertinggi ke apa kan. Ikut Darah manis. Darah manis? Sama tak kencing manis. Darah manis je. So orang macam muda-muda semua macam darah manis. Mungkin ikut kan. Ya, probably. Perempuan lagi, kemungkinan kan. Ada mobil lelaki dia kau nak ikut lah. Betul. Kan? Kan? Tu 2. 2 sama 2. Kau 2 okey. Okay. Then dah rukiah dan amalkan apa yang ustaz tu ajar, buat zikir, buat solat sunat malam-malam sebelum tidur. So buka Al-Baqarah every night sampai sekarang. Daripada masa tu sampai sekarang memang every night buka Al-Baqarah. Tapi masa tu dalam berapa bulan kena gangguan lagi, tapi position katil dah lain. Lepas tu masa ni gangguan mula-mula pasal surah Al-Baqarah tu memang buka taklah kuat sangat macam dengar untuk boleh tidur. Dan masa tu memang dah tak berani, sejak kejadian macam-macam ni tak berani tidur gelap. So buka night lamp, dengar Baqarah dan cuba tidur. And tidur pun tak macam dulu, macam kosong-kosong gini tidur kan. Tapi sejak yang kena gangguan tu, Wani letak bantal kat sini. Cakap, so that feel secure kira dah start penakut lah masa tu. Tapi try tu. Try kalau boleh tak payah nak kan. Bantal-bantal tak payahlah. Macam bismillah kursi. Betul. Minta berdoa lebih banyak lagi. Betul kan? Sebelum tidur buat apa-apa yang kita amalkan. Sampai sekarang pun masih gangguan tu. Sampai sekarang alhamdulillah tak ada. Dah okeylah jangan cuba nak lepaskan slowly. Tapi yang masa tu gangguan tu agak, walaupun dia setakat suara saja, but it feels so real. Ingatkan macam ada rukiah, ada okey, lek-lek, tak nampak. Memang tak nampak. Masa tu memang tak nampak apa-apa. Tapi yang bunyi-bunyi ni memang dia tak kan sampai kakak nak cerita. Rap. Tak tahu dah cakap macam mana. Jadi yang the first one dengar, sebab masa tu katil tempat lain. Sekarang ni kita adjust ke kat jauh sikit daripada tingkap. So ada macam ada tempat space sikit tau. Jadi dekat tepi ni memang kosong, tak ada apa-apa. Ada macam setakat semua drawer lah. Dan bila tidur tu ingatkan mimpi. Tapi bila dia dah makin kuat tu, terus terbangun. Dengan perempuan menangis sebelah kiri. Cakap bila dia macam tapi dia punya nangis tu. Dia punya nangis tu kan. Tak macam nenek tu nangis tau. Dia macam a woman voice, tapi dia kuat. Macam mati anak gitu. Cakap, tu yang makin kuat tu yang tersadar. Cakap, siapa pun? Cakap, kau nak menangis, aku nak kerja. Ngacau betul. Kali cakap je, oi, kau nak kerja, jalan. Betul. Alah. Cakap je. Kan sama je, dah, jangan kacau. Jangan kacau. Jangan kacau. Okay, ada last story. Ada. Satu story Pulau Bakar Mati Pulau Bakar Mati. Okay, ni ayah cerita. Pasal dulu ayah tinggal quarters.
Okay. Jadi dengan Kat quarters Sentosa betul. Macam blok A, blok B, dan in between that block macam ada tangga ke blok B. Kawasan mana tu kat Sentosa tu? Tak pasti blok. Dah lupa. Ya. Yeah. Dan ayah cerita yang bila dia nak pergi ke blok B ni selalu nampak si cantik duduk kat situ. Tu satu. Dan lagi satu bila ayah dengan arwah atuk nak pergi mancing, cik makan pergi laut. Dan lalu hutan, orang rasa lalu dalam hutan Dan pakai lampu pam minyak Dan ayah arwah atuk bawa apa benda tu? Bisa untuk tangkap ikan, macam cacak ikan tu dekat air. Ada bawa tu juga, ada arwah atuk bawa tu. Mak lupa tak apalah. Tombak ke apa macam gitulah, macam panjang. Macam gitu panjang. Habis tu ayah macam nak jalan kan, so kita suluh. Lepas tu ayah nampak lembaga ni dia tinggi dan dia berbulu. Dia cakap, Pak nampak apa-apa tak Pak? Ada orang jalan Pak? Cakap, mana ada orang? Tak ada orang. Dah jalan-jalan balik. Macam hardcore gila kan? Orang lama-lama ni orang berani. Dia macam berani sih. Itulah tu dia mungkin dulu macam masih kecil macam kau kena berani, kau jangan takut orang. Dia dia pun berani, cuma kita je. Yelah. Kecil, masuk dia gitu kan. Macam gitu kan. Masuk nanti kalau ada hantu masuk. Macam gitu kan, betul tak? Lagi ni zaman kampung zaman dulu-dulu. So sampai sekarang lah budak-budak semua takut. Itulah dia. Tapi yang brutalnya orang lama ni, dia bila yang kat quarters tu kan, ayah ada orang ceritalah dengan arwah atuk, cakap ada nampak si cantik ni. Ayah kata, arwah atuk keluar padang. Padang pula. Pedang. Padang betul nak keluarkan padang. Dia keluarkan pedang. Dia cakap, mana kau? Kau keluar, kau berani. Cakap, orang Jawa kan. Cakap tapi keluar tak? Tak keluar lah. Situ bila yang macam secara tak sengaja ternampak. Lagi satu yang last dekat dalam rumah juga, ibu solat dalam master bedroom. Masa tu memang masa time process of ruqyah. Ibu solat sujud tu, dia dengar orang macam kenapa sih? Bila ibu sujud tu, ibu dengar macam orang dia suka negur-negur gitu kan. Bila orang tengah beribadah suka kacau-kacau, mengganggu. Memang tujuan untuk mengganggu. Jadi kita punya iman, fokus semua dah lari. Ya, gitu. Betul. So pengajaran dia macam bila masih zaman-zaman teenage years dengarlah cakap mak bapak kita. Betul. Jadi bagi adik semua kat perempuan, adik semua perempuan pula. Adik perempuan kat semua. Apa ni? Bagi semua budak-budak perempuan yang suka keluar-keluar malam gini, jumpa lepak-lepak nak cuti sekolah ni sekarang ni kan. Jangan kau balik malam. Jangan happy-happy. Kalau mak ke bapak marah tu semua, kasih teguran. Bukannya apa, sebab mereka concern kan ke awak semua. Kalau awak tahulah kan, sebab kita ni budak-budak muda dulu ni, bukan muda, semualah budak muda ni kau nak happy, tak fikirkan ni semua. Betul. Kau dah terkena, nanti semua yang susah. Betul. So ingat kau keluar malam apa, jangan lupa baca selalu. Okey, terima kasih Wani, cerita-cerita Wani. Terima kasih. Ya kan, ada cerita Wani ni semua dapat memberi pengajaran pada semua untuk jadi lebih berani ke, bantah tu tak payah lagi kita lagi. So slowly satu-satu. Yang penting kita minta tolong daripada Tuhan. Tu je. Okey, seperti biasa tamu kita yang datang tak akan pulang dengan tangan kosong. Jadi sementara saya jadi dispatch rider, boleh tak awak bacakan ni dulu cerita kisah daripada peminat puaka, the leave comment kat YouTube. Cerita dia daripada Tengku Ibrahim. Bacakan I kena bacakan. Jadi co-host. Okey, sila. Okey, ni daripada Tengku Ibrahim. Baru juga. Okey, teringat saya dulu masa saya primary school, bila hari raya kami sekeluarga akan pergi ke Pulau Tekong untuk beraya di sana selama seminggu. Okey, nenek, makcik, pakcik, saudara banyak yang masih tinggal kat situ pada tahun 80-an. Arwah datuk saya, Tengku Ahmad, adalah penghulu Pulau Tekong kecil dan besar. Sekarang hanya tinggal sejarah yang indah yang tak dapat saya lupakan. Heart shape. Dah tu je sebab tak cerita apa-apa. Cerita pasal Tekong. Semua menunggu. Bukan apa, nak ambil apa? Nak kill time.
Faham. Ni untuk awak Okay. daripada tangan kiri. Tak apa, it's okay. Daripada Thank Home you. Hustle. Terima kasih. Bismillah. Ni dah tak depan pintu. Sebelum kau masuk, kau baca bismillah. Kau tak record. Bismillah. Masuk rumah. Okey, ni daripada tim puaka. Wow. Masya Allah, bismillah. Masya Boleh? Allah. Alhamdulillah. Right. Okey. Terima So, kasih. terima kasih. Silakan pandailah bawa balik macam mana Ni grab lah. Lepas ni nak tengok wayang. Nanti wayang KKN. Makan. Biskut. Biskut. Okey, itu saja. Terima Alhamdulillah. kasih banyak. Terima kerana kasih. sudi hadir hari ini. Thank you. Okey, bagi Alhamdulillah. anda di luar sana, kalau mungkin nak jadi guest, bolehlah email kepada kami di puaka@gmail.com. Apa-apa pun jangan lupa ikut Instagram kami di Puaka Official dan juga TikTok kami sama juga Puaka Official. Dan yang penting subscribe lah. Yang bagi korang semua yang belum subscribe ke Susu TVC channel. Yang nak support kita boleh support kami, beli merch kami di puaka.sg.com. Okay, kita jumpa minggu hadapan. Ingat, puaka tak kenal usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Raya sudah habis, dah tak ada raya lagi. Okey, kita dah masuk pada bulan dah habis bulan Syawal, kita masuk pada bulan Zulqaidah. Okey, so yang raya kita dah boleh tinggalkan. Tapi yang Ramadan, apa yang kita lakukan selama Ramadan ni, maknanya kita ada tahajud, kita punya solat dan puasa, mungkin boleh puasa Isnin Khamis masih boleh continue kan? Dipersilakan continue seperti biasa. Okey, jadi yang untuk yang episod ni daripada Wani tadi saya dengar apa yang kita boleh ambil sebagai suatu pengajaran. Jadi yang pertama sekali yang saya dengar tadi tentang dia ketika pergi berobat, tak silap saya, dia ada cakap yang dia ada terlanggar sesuatu ataupun tersepak sesuatu. Wallahu alam apakah ia betul ataupun tidak. Tapi yang pasti lagipun kalau kita nak masuk ke yang orang biasa yang kita faham ataupun daripada agama lain dipanggil sebagai gosman dan lain-lainnya. So kadang-kadang akan ada banyak offerings sini dan sana. Kalau kita tersepak, terpijak, tertendang tanpa kita sengaja, okay, apa yang harus kita lakukan? Pertama sekali adalah kita membaca ayat kursi. Kalau boleh kita ruqyahkan, kalau cepat-cepat cari air botol, kemudian kita ruqyahkan air tersebut, baca Fatihah, ayat kursi, 3 kul, kemudian kita tiupkan, baru nanti kita akan siram kita punya kaki lah sambil baca ayat kursi. InsyaAllah will be okay. Tapi kalau contohnya ada orang yang dah terkena gangguan, mungkin disebabkan oleh itu, dia tersepak ataupun tertendang offerings tertentu, maka diharamkan untuk pergi berobat daripada agama lain. Ini kalau ikut kita punya Islam dari perspektif. Haram untuk kita berobat ikut kepada agama lain. Maknanya kita tak boleh masuk, kita tak boleh masuk temple ataupun masuk ke mana-mana yang mempunyai unsur yang keluar daripada syariat Islam. Jadi nak macam mana pun kita tertendang offering sini ke sana, walaupun itu milik agama lain, tapi tetap kita kena berobat dengan ruqyah syar'iyah yang berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. InsyaAllah, bukankah kesembuhan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mudah insyaAllah. Kemudian, saya pun ada teringat juga tentang untuk yang sakit kaki. Ada sebahagian orang yang dia sakit kaki boleh sahaja disebabkan oleh gangguan jin. Okay? Daripada gangguan jin ataupun daripada salah satu sihir yang kita panggil sebagai sihir marsyush. Okay? Iaitu sihir yang direnjiskan. Biasa sihir yang seperti ini ada yang direnjiskan ataupun ada yang ditebarkan. Yang direnjiskan adalah daripada air-air tertentu dengan jampi-jampi serapah tertentu ataupun dengan bacaan-bacaan mentera-mentera sihir-sihir tertentu diletakkan di hadapan rumah. Ataupun yang ditebarkan boleh sahaja daripada garam, pasir, tanah kubur dan lain-lainnya. Dan itu masih lagi terjadi di zaman sekarang di daerah Singapura. Maka korban ataupun orang yang terkena daripada sihir tersebut biasanya dia telah memijak ataupun langkah tempat yang ditebarkan ataupun yang direnjiskan dengan barang-barang tersebut. Ini dipanggil sihir marsyush. Maka kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ruqyahkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah anda akan mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Apapun ingat,
jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.